Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Cikgu Fendi Salikin, Matematik KSSM Tingkatan 3. Kita masih dalam bab 6 sudut dan tangen bagi bulatan. So hari ini kita nak belajar berkaitan 6.3 tangen kepada bulatan, bahagian yang kedua. Pada video sebelum ini kita dah belajar apa yang dikatakan sebagai tangen. Kita beri satu bulatan, satu garis melalui bulatan menyentuh hanya satu titik, ini dikatakan sebagai tangen. Okey, kemudian titik yang ini adalah titik ketangenan. Ini ialah pusat. Apabila titik tangen ke pusat, maka dia akan membentuk sudut 90 darjah. Okey. So hari ini kita akan sambung satu lagi sifat yang melibatkan tangen bagi bulatan. Okey, dah sedia? Let's go. Okey, boleh tengok pada slide. Sudut di antara perentas dengan tangen bernilai sama dengan sudut pada tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas tersebut. Faham ke? Faham? Tak faham? Okey, kita tengok Kita tengok pada rajah tersebut untuk lebih faham. Yang pertama, pastikan dia melibatkan tangen. Okey, kat sini tangen ialah garis ABC. Garis ABC ialah tangen sebab dia menyentuh hanya satu titik pada bulatan iaitu titik B. So titik B ialah titik ketangenan. Kemudian dia mesti melibatkan segitiga di mana ketiga-tiga bucunya menyentuh lilitan. B menyentuh, ni D menyentuh dan E menyentuh lilitan. Okey? Maka sekiranya syarat tersebut dipenuhi, maka sudut di sini di B ni, katalah dia sudut dia 70 darjah, maka sudut di E ni pun akan sama nilainya, 70 darjah. Okey? Okey. Sama juga kesnya di sini. Seandainya kat sini ialah 60 darjah, maka sudut yang sama besar dengan dia ialah sudut D ni. 60 darjah. Nampak dia selang-seli kan? 60, 60. 70, dia selang-seli. Okey? Dan sekiranya soalan minta sudut di sini, berapakah nilainya? Sekiranya soalan. Okey? So 180 tolaklah dengan 60, tolak dengan 70, akan dapat bakinya 6, 12, 13, so sini 50 darjah. Faham apa syarat dia tadi? Yang pertama, dia mesti melibatkan satu tangen. Okey? So ABC tu adalah tangen. B ialah titik ketangenan. Dan kemudian ada segitiga yang mana bucunya ketiga-tiga menyentuh lilitan, iaitu B, D dan E. Maka sudut di sini sama dengan sudut di sini. Okey? Faham Manakala sudut yang di sini sama dengan sudut sini, merah tu. Okey, yang merah sama dengan merah, yang kuning sama dengan kuning. Okey, jelas So, kita tengok contoh untuk lebih faham lagi. Okey, contoh yang pertama, tentukan nilai Y, P dan Q. Okey. Kita tengok adakah dia memenuhi syarat yang tadi. Pertama, adakah ini satu tangen? Ya, sebab apa? Dia hanya menyentuh satu titik pada bulatan iaitu titik C. Titik C itu ialah titik ketangenan. Kemudian, ada tak segitiga yang mana bucunya ketiga-tiga menyentuh lilitan? Ya, C, B dan A ialah segitiga di mana bucunya menyentuh lilitan. Maka, kita tahu nilai P sama dengan 64. Dia silang kan? So, kita tahu dah, senang je. 60 darjah. Kacang. Kemudian, 80 sama dengan Y. So, Y sama dengan 80 darjah. Nampak? Dia bersilang ni dengan yang ni. Okey? Kemudian, cari Q. Q. Okey? Dia sifat macam ni. Satu garis lurus, maka nilai dia ialah 180 darjah. Maka nilai Q 180 tolak dengan 80 ni. Tolak dengan sudut P. P berapa tadi? 60 kan. Tolak dengan 60. Berapa? 180 tolak 80, 100. 100 tolak 60, 40.
darjah. Selesai. Senang je So, kita cuma kenal pasti je. Pastikan dia melibatkan tangent, kemudian ada segitiga di mana ketiga-tiga bucunya menyentuh lilitan dan kita boleh gunakan sifat tadi. Senang je kan? Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh berikutnya, tentukan nilai y, p dan q juga. Okey, yang pertama kita kenal pasti tangent dia. So, A, B, C tu adakah dia tangent? Ya, sebab dia menyentuh hanya satu titik iaitu titik B. Okey, nampak sini. Itu adalah titik ketangenan ni Kemudian kita kenal pasti segitiga yang terlibat. Okey, so dia bagi 65 ni. So kita kena guna 65 ni lah. Jadi segitiga terlibat di sini. Nampak? Sini. Sini boleh. Sini. Nampak? Sebenarnya ada dua segitiga tu, tapi kita ambil satu je dulu. Ini satu. B, F, F ke D, D pergi ke B balik. So 65 ni sama dengan sudut apa? Sini P. So kita dapatlah P ialah 65 darjah. Selesai P. So Q ni sama dengan yang mana? Sama dengan yang ini 45 di sebelah sana. So Q sama dengan 45 darjah. Selesai dua masalah. So tinggallah Y. Okey. Macam mana cara dapat Y? Okey, kita boleh gunakan. Okey, kalau kamu perasan kat situ, ini lengkuk sama panjang. Okey. Satu menyentuh lilitan. Ini pun menyentuh lilitan. Okey. So, nilai P dan Y adalah sama. Kalau kamu ingat, masih ingat ke tak? Yang ni. Dan lengkuk sama panjang. Okey. Kedua-dua bucu menyentuh lilitan. Maka sudut sama besar. Sama lah dengan kes ni. P dan Y sudut dia sama besar. Sebab ni ialah dia punya lengkuk. Dia cangkuk dia lengkuk sama panjang. Okay. Alright. So jawapannya Y sama dengan P. Iaitu 65 darjah. Selesai. Okay. Kita boleh gabung-gabungkan dengan sifat sudut dalam bulatan sebelum ni. Okay. Kita tengok contoh yang berikutnya. Okey, soalan seterusnya. Tentukan nilai Y, P, Q dan R. Okey. Sama juga step dia. A, B, C ni adakah dia tangent? Ya. Sebab dia hanya menyentuh satu titik pada bulatan iaitu pada titik B. Di mana titik B ialah titik ketangenan. Dia bagi sini 40. Kita tengok ada segitiga yang terlibat. Okey, kita tengok. Okey, B pergi ke G. G pergi ke E. E patah balik ke B. Nampak tak segitiga kat situ? Okey. So 40 sama dengan Y. Pasal So dapat satu jawapan. Y sama dengan 40 darjah. Senang saja. Okey, kalau kamu perasan ini nampak dia melalui pusat kan? So ni adalah diameter. Okey. So, kalau ada satu bulatan, ini tangent, ni pusat, titik ketangenan di sini, maka sudut di sini 90. Masih ingat tak kita ajar video yang lepas? 90. Maka, kita tahulah, dekat sini sudutnya 90 betul? Jadi, kalau kat sini 40, baki dia ialah 50. Setuju tak? 50. So, kat sini 50. Okey? So, kita tahu sudut kat situ 50. Faham? Okey, kalau kamu tengok kat sini ada nampak tak sisi 4 kitaran? Okey, sisi 4 kitaran B pergi ke E. E pergi ke F. F pergi ke G. G pergi ke B balik. Nampak sisi 4 kitaran? Okey, jadi apakah sifat-sifat kitaran? Okey, keempat-empat bucu mesti menyentuh lilitan. So dekat sini berapa tadi? 50 betul? Jadi P ni berapa? Sifat kitaran sudut bertentangan. Dia punya jumlah dia mesti 180. Maka
P ialah 180 darjah tolak dengan 50 sebab dia ni sudut bertentangan. Tolaklah dengan 50. Nanti kamu akan dapat 180 tolak 50 berapa? 130. Jadi dapat nilai P tu kat sini. 130. Nampaknya serabut kan? Kita padamlah. Okey, padam. Okey, padam So dapatlah Y dengan P dah settle. Y tadi berapa? 40. Kat sini kita dapat tadi 50 sebab 90 darjah. Kat sini pun 90 darjah Jadi P kita dapat tadi 130 darjah. Yang tak dapat apa lagi? Q dan R. Okey, Q Q. Okey. Okey, cikgu dah nampak apa yang kita boleh guna. Okey, ni lengkuk EG ni. Okey, ini Q betul? Perasan tak Q? Okey, dia macam ni. Macam ni. Ni E. Kat sini G. Kat sini D. Kat sini Q. Okey. Kemudian yang E ni pergi ke B. B pergi ke sini. Okey, nampak? Ni lengkuk dia. Maka sudut Q ni sama besar dengan ni, 50. Nampak sifat tadi sama sebelum ni. Bulatan. Lengkuk sama panjang. Maka sudut dia sama besar. Jadi, berapakah nilai Q? Nilai Q sama dengan 50. Okey, dah dapat. Q sama dengan 50. Sebab sifat tadi tu. Mata kena tajam. Boleh jawab soalan-soalan macam ni. Kena banyak latihan supaya nampak So, Y, P dan Q dah dapat. Y, P, Q. Tinggal R je So, R. Di manakah R? Oh, di sini R. Padam sikit. Serabut tengok banyak macam ni. Padam. Okey, R saja belum. Nak guna apa R ni? Okey. Mungkin kita boleh gunakan merah. R dekat situ Ni nampak R. Sudah R kan? Okey, kita boleh gunakan segitiga lah. Sebab Q dah tahu tadi. Q berapa? 50 kan? Okey, nampak ni segitiga. Satu segitiga berapa jumlah sudut dia? Kita balik kat sini lah. Dekat sini R. Dekat sini 50. Dekat sini berapa? 55 tambah 40. 55 tambah 40, 95. Satu segitiga jumlah sudut dia ialah 180 darjah. Maka R ialah 180 darjah tolak dengan 50 tolak dengan 95. So, berapa jawapan dia? 95, 50, 145. Jadi, jawapan dia 35 darjah. Betul tak betul? 35. Okey, 85, 95. Okey, 35 darjah. Okey, faham Nampak So, kamu kena mahir untuk kenal pasti nak guna apa. Okey, kena tengok rajah apa yang kamu boleh gunakan. Kadang lain orang lain cara dia. Tapi asalkan boleh dapat jawapan, boleh je guna. Macam-macam kaedah kita boleh guna. Okey, tengok apa yang kamu nampak. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir tentukan nilai Y, P, Q dan R. Okey, seperti tadi juga. Kita kenal pasti mana garisan tangent dia. So, ABC tu tangent ABC tangent. Sebab apa? Dia hanya menyentuh satu titik, iaitu titik B. So, titik B ialah titik ketangenan. Ni titik ketangenan. Kita kenal pasti segitiga yang terlibat. 65 dia bagi. So, B ke D. D pergi ke F. F bagi ke B. So, sudut 65 ni bertentangan sudut dengan Y. Dapatlah Y sama dengan 65. Senang Kita dapat kenal pasti tu kau dapat jawapan. Okey. Seterusnya apa lagi kita dapat? Nampak tak sifat kitaran? Ni nampak E
ke D, D pergi ke B, B pergi ke F, F pergi ke E. Kalau tak nampak, cikgu lukis balik lah sini. Sisi 4 kitaran. Sub. 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 So, kita nak cari P, betul? Kat sini 110 kan? Jadi, sudut yang bertentangan, nilai dia 180. Maka P sama dengan 180 tolaklah dengan 110 tu. Ni 110 ni tolaklah sebab dia bertentangan dengan sudut P. Jadi jawapannya 180 tolak 110, 70 darjah. Dah dapat. Ni kita padam. Ini pun kita padam. Serabut dah. Kita tulis sahaja sudut yang kita dah dapat. Tadi kita dah tahu Y 65. So kat sini 65. P 70. Okey. Okey. Y dah settle. P dah Q pula. Sini Q ni. Ni Q ni. Okey. Perasan tak segitiga ni? Lukis balik. Biar nampak. Kat sini P tadi 70 dah dapat. Y kat sini 65 dah dapat. Boleh dapat tak nilai Q? Satu segitiga berapa jumlah sudut dia? 180 darjah. Okey. So, kita nak cari nilai Q. Mudah saja. 180 darjah. Tolaklah dengan 65 darjah ni. Tolak lagi dengan 70 darjah. Dapatlah baki dia. So 180 tolak 65 tolak 70, kiralah 180 tolak 65 tolak 70, kita dapat 45 darjah. 45 darjah dah dapat. So Q kita tahu 45 darjah. Selesai Q. R pula. R dekat sini Apa yang kita boleh gunakan? Mungkin segitiga kita boleh guna. Kalau segitiga, kita tengok. Okey, segitiga Sini, sini, sini. Okey, segitiga merah ni kita pakai Yang kita padam lah. Tak pakai lah kan. Padam. Okey, lukis baru. Lebih kurang lah kat sini A. A tu kita nak cari R. Kat sini B. Kat sini D. D sudut Q. 45 darjah. Kat sini berapa Okey, ni kita tahu 70. Sini berapa? Okey, senang je. Sebab ini garis lurus. So, 180. Oh, tak payah kira. Sudut ni kan sama dengan sudut Q, iaitu 45. Sebab dia segitiga ni. So sudut di B ni ialah 45 tambah 70. 115. Kat sini 115. Tahu tak sebab apa? Ni 70 tambah 45. 45 ni dapat sebab apa? Sudut ni. Yang segitiga ni kan. Dia sama dengan ni. Okey. So kita dapatlah nilai R. 180 tolak dengan 115 tolak dengan 45. Berapa jawapannya? 180 tolak 115 tolak 45, kita akan dapat 20 darjah. Okey, dah selesai. So kena bijak lah nak gunakan yang mana satu. Kenal pasti sifat-sifat dia, kemudian kamu boleh gunakan dia punya sifat dia lah untuk menjawab soalan. Okey, sekian saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu semua untuk menjawab soalan nanti. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.